Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar sahabat FPO sekalian di luar sana? Hari ini saya nak berkongsikan dengan satu perkara yang sangat penting di dalam perniagaan network kita ni di Forever, iaitu berkenaan dengan prospek. Sebab perniagaan kita ni bergantung kepada bagaimana kita boleh mendapatkan prospek. Jadi networking ni mula-mula dulu ramai orang ingat bila kita ada ramai kawan, ramai kenalan, kita ni memang kaki borak, contohnya ramah dan sebagainya, barulah kita ni sebenarnya boleh berjaya dalam networking business. Dan saya rasa mula-mula tu macam betul, tapi sebenarnya prospek ni tuan-tuan ialah satu skill, satu kemahiran. Kalau dulu kita, maknanya kalau kita ni bukan jenis yang peramah, yang tak ada ramai kawan, itu bukan menjadi sebab kita tak boleh buat networking. Sebab apa? Sebenarnya mendapatkan prospek ni ialah satu kemahiran, satu benda yang kita boleh belajar, bukan benda yang natural. Jadi maknanya kalau kita ni jenis pendiam ataupun tak ramai kenalan kan, tak ada masalah untuk kita buat networking. Sebab apa? Kita boleh belajar macam mana hendak mendapatkan prospek. Okey, nombor satu cara dia ialah dengan kita mengadakan satu list senarai. Kita katakan di sini kandidat, maknanya kandidat ni macam calon, ataupun kita panggil prospek lah. Senarai prospek. Ini ialah cara dia. Macam mana kita nak mendapatkan prospek? Mula-mula sekali kita kena senarai. Kita boleh senaraikan siapa-siapa sahaja, tak ada masalah. Kita just tulis je dalam putih buku. Kalau boleh adakan satu buku macam ni, okey, buku prospek, kemudian tuan-tuan ada senarai nama tu. Jadi simpan satu buku macam ni, dapatkan satu buku. Sebab ini ialah cara dia, inilah skill dia. Kalau kita nak berjaya dalam networking, kita kena ada dia punya mentality dia. Jadi kita tak boleh beranggapan kita buat macam biasa-biasa aja, tapi kita nak perkara ataupun hasil yang luar biasa. Tak kena lah, dia punya apa tu, tak kena. Kalau kita nak hasil yang luar biasa, kita kena buat juga sesuatu yang luar biasa ataupun sesuatu yang profesional, atau sesuatu yang sesuai dengan kita punya perniagaan. Jadi tuan-tuan kena ada satu senarai prospek, buku, dalam bentuk buku bagus. Dan senarai prospek ni tak payah fikir-fikir sangat, just teringat siapa-siapa, tulis je, update. Katalah hari ni ingat 5 orang, tak apa, biar dulu. Sebab apa? Nombor 2 ialah kita akan tambah prospek dalam senarai tu. Kita akan tambah prospek dalam senarai. Okey, kita akan tambah prospek dalam senarai. Kalau kita dah ada 10 ke 20 yang kita dah ada tu, tiap-tiap hari atau bila kita teringat, kita tambah sahaja dalam senarai kita tu. Okey, nombor 3. Jadi dua aktiviti ni, tuan-tuan boleh bayangkan bahawasanya satu hari nanti tuan-tuan akan ada tak tahu berapa ramai lah prospek yang tuan-tuan ada. Sebab apa? Nombor 3 ni ialah berkenaan dengan kita panggil apa, awareness, kita panggil peka lah, prihatin. Kita naklah menjadi seorang yang prihatin.
inilah dia skill-skill macam mana kita nak dapat prospek. Tak semestinya kita beranggapan yang kita kena ada ramai kenalan. Sebab apa? Kita boleh bina prospek kita tu dengan cara macam ni. Pertama sekali kita senaraikan berapa yang ada, yang kita ingat buat sementara first round tu. Kemudian tu kita tambah prospek dalam senarai kita. Nombor 3, prihatin. Prihatin ni maknanya sekarang ni kita lebih prihatin sebab bisnes kita ni, bisnes networking memerlukan silaturahim. Kita berniaga melalui perhubungan, melalui silaturahim sebenarnya. Yang paling pokok sekali sebenarnya bila kita mencari prospek ni ialah kita mewujudkan silaturahim antara kita sesama kita. Kalau sebelum ni kita tak prihatin, kita tak peka tentang orang ramai di sekeliling kita, ke mana saja kita pergi, ke pasar ke restoran ke klinik ke ofis kerajaan ke pejabat pos ke, atau kita keluar beli barang-barang ke, atau ke mana sajalah kita balik kampung ke kan, dalam perjalanan balik kampung singgah makan ke, ataupun di petrol pump ke. Jadi ini dia antara benda-benda yang kita perlu ada, kita kena wujudkan dalam diri kita, sebab ini yang diperlukan dalam bisnes kita. Jadi kita tidak boleh tidak menganggap benda ni tak penting, ataupun kita ingat tak apalah, tak payahlah kan, buat apa yang ada je. Macam tu sikap kita mungkin susah sikit tuan-tuan. Kita kena ubah sikap kita kalau kita hendak betul-betul berjaya dalam bisnes networking ni. Sebab ini antara benda-benda yang diperlukan, iaitu keprihatinan kita. Macam saya kata tadi, ke mana saja kita pergi, kerana kita lebih prihatin sebab semua orang di sekeliling kita tu boleh menjadi kita punya kenalan, boleh jadi kita punya kontak, boleh kita wujudkan silaturahim. Jadi mewujudkan silaturahim ni sebenarnya, kalau tuan-tuan boleh tahu, yang saya pernah dengar lah, mungkin saya silap, tolong betulkan, bahawasanya antara benda-benda yang boleh menjadikan umur kita panjang ialah kita mengadakan hubungan silaturahim yang baik dengan semua orang, insya-Allah. Apatah lagi saudara mara kita kan. Dan juga umur yang panjang. Dua benda ni. Ada hadis tu, kalau saya silap minta maaf, tapi saya pernah dengar bahawasanya menghubungkan silaturahim ni boleh datangkan dua perkara, iaitu rezeki dan juga umur yang panjang. Jadi masya-Allah tuan-tuan, sesuai sangat dengan kita punya bisnes ni, iaitu mewujudkan silaturahim. Kita make contact. Make contact ni bukan kita jumpa terus kita pasal barang, tak ada. Kita make contact ni kita hanya mewujudkan silaturahim je dulu. Berkenalan, mengenali satu sama lain, maknanya mengadakan satu perhubungan dulu. Perhubungan antara seorang manusia dengan seorang manusia yang lain. Satu perhubungan yang benar-benar satu perhubungan. Sebab apa? Kita ada pada kita ada satu benda yang kita boleh share. Kita boleh share produk, kita boleh share peluang perniagaan dengan cara kita membantu dia orang, ataupun kita dengan membawa falsafah bantu seramai yang mungkin. Jadi falsafah dah ada, bantu seramai mungkin. Lepas tu kita ada juga apa yang kita boleh bantu daripada segi produk kesihatan dan sebagainya, dan juga daripada segi peluang perniagaan. Jadi itu kita boleh hubung kaitkan dengan mengadakan silaturahim. Jadi itu cara dia. Kalau kita nak berjaya dalam perniagaan kita, kita kenalah menjadi orang yang lebih bersilaturahim sebenarnya. Dan sesuai sangat silaturahim ni dengan agama kita, bahawasanya bersilaturahim tu sangat digalakkan, sebab di situ ada dia punya faedah, ada dia punya apa orang panggil biasanya tu, ada dia punya hikmah dia, iaitu rezeki yang murah, insya-Allah, juga dengan umur yang panjang. Masya-Allah, memang baik sangat kita menghubungkan silaturahim. Okey, nombor 4,
bila kita perlu ini yang paling penting. Kita tidak boleh ada sikap, apa orang kata, dalam bahasa Inggeris dipanggil prejudice lah. Tak tahu ejaan saya ni betul ke tak betul. Prejudice ni maksud dia jangan kita buruk sangka lah, kan, pun satu benda yang bagus dalam Islam ni, Masya Allah. Jadi kita buat business networking ni tuan-tuan, memang kita betul-betul ada dalam amal yang baik lah sebenarnya, kan. Kita menghubungkan silaturahim, senarai prospek, tambah setiap prospek yang kita kenal, ke mana saja kita pergi, kita cuba jadikan kenalan kita itu, dan kita akan tambah ke dalam kita punya senarai. Hari ni kita pergi mana, jumpa, dapat nombor telefon, tambah je dalam senarai, tak cerita apa lagi, baru nak mengadakan satu perhubungan silaturahim je. Dan kita tak boleh buruk sangka. Buruk sangka maknanya kadang-kadang kita memilih-milih, orang ni boleh, orang ni tak boleh, orang ni dah kaya sangat lah ni, dia memang tak nak buat bisnes aku. Tapi kita tak tahu di sebalik itu, dan entah dalam balik itu memang dia sedang carikan benda-benda yang satu boleh menambah pendapatannya. Kita tak tahu. Jadi kita tak boleh prejudis, kita tak boleh salah sangka, kita tak boleh buruk sangka. Kita anggap semua orang adalah memerlukan, ataupun semua orang perlu diberitahu tentang perkara kebaikan ni. Okey. Jadi 4 prejudis, dan nombor 5, antara benda yang kita boleh buat untuk kita mendapatkan prospek dalam perniagaan kita, kita kena ada prospek, kita kena mendapatkan prospek. Jadi antara benda yang lain ialah kita melakukan apa kita panggil kerja amal lah. Saya sebut sini kerja amal. Kerja amal maknanya kita menceburi ataupun mengikuti mana-mana sahaja kerja amal di dalam komuniti kita. Contohnya bacaan Yasin ke, bahagian apa, mana yang kita suka. Misalnya kita ada hobi naik basikal, kan, contoh. Jadi kita selalu pergi naik basikal di kawasan-kawasan. Jadi kita adakan macam kelab ke, adakan satu perjumpaan ke, atau ada satu kesatuan ke, macam tu lah lebih kurang ceritanya. Ataupun persatuan dah sedia ada tu, kita join. Macam di komuniti kita ni ada macam persatuan, contohnya apa-apa sajalah tuan-tuan, macam-macam ada yang macam-macam kegiatan amal atau kegiatan komuniti atau kegiatan kemasyarakatan. Kita boleh turut serta. Kalau dulu mungkin kita tak suka, tapi sekarang ni kita tak boleh tidak. Sebab apa? Itulah bagus ni satu business networking ni. Dia membina satu benda yang di dalam kita, apa kita panggil self development, ataupun memperbaiki ataupun menambah nilai kita punya peribadi yang bagus. Bersilaturahim, kan. Lepas tu tidak buruk sangka. Semua orang kita jadikan kenalan kita, sebab kita ada dua benda yang sangat penting. Dengan falsafah bantu seramai yang mungkin, antara benda dengan dari aspek kesihatan dan juga kerjaya, menambah kewangan. Jadi itu dia. Ini benda 5 perkara yang boleh membantu kita dalam perniagaan kita, macam mana kita nak dapatkan prospek. Pertama-tama sekali kita kena adakan satu buku. Dapatkan satu buku, tak kisahlah buku, dapatkan buku yang baik sikit tuan-tuan. Sebab ini kita punya perniagaan, kita kena buat sebaik mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita melakukan yang terbaik mungkin, kita akan mendapat hasil yang baik. Kemudian ada buku tu kita senaraikan. Tiap-tiap hari kita tambah senarai kita. Daripada prihatin kita jumpa orang di mana-mana tadi, di pasar ke apa benda semua yang kita jumpa, atau orang yang baru kita jumpa, atau kita jumpa orang di Facebook misalnya. Facebook ke Instagram ke, yang kita tengok orang ni, kan, Facebook dia ada latar belakang kawan-kawan siapa-siapa tu, kita boleh add friend dulu, kemudian kita berinteraksi dulu, kita mengenali dulu latar belakang masing-masing, contoh, kan. Kemudian baru kita masuk ke bahagian keperluan, apa yang
dia perlukan, mungkin kita boleh bantu. Kemudian kita datangkan solusi. Sebab apa? Kita mungkin ada satu benda yang kita panggil solusi, solution kepada pelbagai kemasalahan orang di dunia ni kan. Sebab masalah di dunia ni kadang-kadang datang daripada dua benda yang sangat penting tu, sihat dan juga keuangan. Ada orang perlukan kesihatan, jadi kita sebagai orang yang membawa penyelesai, orang yang membawa solusi, orang yang ada jalan penyelesaian kepada permasalahan manusia-manusia di luar sana. Jadi kita dengan satu konsep membantu seramai yang mungkin. Dengan itu kita perlu lebih senang didekati, ataupun kita senang mendekati orang lain dengan cara macam ni. Satu, senarai, ada buku senarai. Dua, kita akan tambah senarai kita setiap hari, mungkin 2 orang, 3 orang setiap hari yang baru kita jumpa. Tiga, kita kena lebih prihatin sekarang ni dengan keadaan sekeliling kita, dengan manusia-manusia di sekeliling kita, tak kira di mana kita pergi. 4, kita jangan salah sangka, buruk sangka. Semua tu boleh jadi. Mungkin mereka ada keperluan, kita pandai-pandai kita je. Orang kata, selalu orang cakap jadi Tuhan kan. Kita pandai-pandai kata orang tak boleh, orang boleh. Kita berperanan sebagai Tuhan pula. Dia orang cakap macam tu lah. Tapi mungkin betul juga. Sebab apa? Kita tak tentu lagi. Kita pun tak tahu orang tu macam mana. Jadi kita cerita je bagi peluang. Dan cara lagi satu ialah dengan membuat kerja-kerja amal ataupun aktif dalam komuniti lah tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak bawakan satu misi, kita nak diperkenalkan dengan orang-orang di sekeliling kita, bahawa kita ada satu benda yang boleh membantu ramai orang. Jadi saya rasa insya-Allah, mudah-mudahan inilah antara benda-benda yang kita boleh buat untuk mendapat lebih ramai prospek dalam kita punya bisnes. Dan prospek-prospek ni tuan-tuan, memang kita kena adakan perhubungan dulu. Kita senaraikan aja, lepas tu kita tak ada tindakan pun tak boleh. Sebab sebagai seorang ahli perniagaan, kita mesti ada perancangan, kita mesti ada jadual, kita mesti ada masa yang kita peruntukkan untuk bisnes kita. Jadi dalam masa yang kita peruntukkan itu, kita dah dapat kesenarai. Next step ialah kita mengadakan hubungan yang baik dulu. Tak perlu cerita-cerita lekas sangat nak terjun dalam perniagaan, dalam barang. Mungkin kita ambil masa sebulan pun tak apa, seminggu ke 2 minggu ke, tengok macam pada keadaan. Ada orang yang kita boleh lekas mesra ataupun senang kita dekati, dia tak ada masalah dengan kita, cepat dia dapat bergaul dengan kita, atau cepat dia dapat bermesra dengan kita, atau cepat kita boleh menghadirkan satu hubungan yang bagus. Mungkin lebih cepat kita boleh memperkenalkan apa yang kita ada. Sebab kita ingat satu perkara, kita bawa benda yang bagus, kita ada benda yang bagus, dan orang mungkin ataupun memang tercari-cari benda yang bagus dan sangat sesuai sangatlah, kita kemudiannya sampaikan benda yang bagus. Sebab apa? Benda kita ni insya-Allah boleh menyelesaikan, boleh datangkan satu penyelesaian kepada mereka dari dua aspek, iaitu kesihatan dan juga keuangan. Dan juga sebenarnya bila kita hidup bermasyarakat ni ataupun bersilaturahim ni, seperti yang saya sebut tadi, 2 perkara itu sangat-sangatlah juga penting bagi kita, iaitu rezeki akan datang senang, makna rezeki kita senanglah insya-Allah, dan umur panjang, masya-Allah tuan-tuan, silaturahim. Jadi saya kata setakat ini dulu yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah kita berjumpa lain kali di video yang akan datang. Saya akan selalu berkongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian saya ni mendapat bermanfaat untuk tuan-tuan. Semoga bermanfaat untuk tuan-tuan sebagai seorang yang ingin berjaya dalam perniagaan forever ni. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.